Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Noraini Osman. Hari ini saya akan berkongsi sedikit maklumat berkenaan dengan pendekatan yang boleh dilaksanakan dalam pelaksanaan catch-up plan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Catch-up plan merupakan program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum KPM Perkasaku. Program pemerkasaan ini dijalankan dalam tempoh bermula 1 September 2021 hingga 28 Februari 2022. Objektif pelaksanaan catch-up plan yang pertama, meningkatkan penguasaan murid bagi menguasai kandungan asas tahun semasa secara optimum. Yang kedua, merapatkan jurang pembelajaran murid yang wujud semasa dalam tempoh pandemik COVID-19. Yang ketiga, menyediakan sokongan kurikulum kepada guru untuk melaksanakan PDP menggunakan apa jua mekanisme. Dan yang keempat, memastikan murid-murid telah bersedia untuk mengikuti sesi pembelajaran tahun persekolahan akan datang. Sekarang kita hendak melihat 5 pendekatan yang dicadangkan untuk digunakan oleh guru-guru dalam pelaksanaan catch-up plan. Yang pertama, pendekatan bertema. Yang kedua, pendekatan modular. Yang ketiga, pembelajaran berasaskan projek. Yang keempat, pembelajaran terbeza. Dan yang kelima, simulasi amali atau visual lab. Seterusnya, mari kita lihat pendekatan yang pertama iaitu pendekatan bertema. Pendekatan bertema merangkumi koleksi bahan, aktiviti dan teknik yang disusun mengikut konsep atau tema. Pendekatan bertema merupakan sebagai alat yang boleh digunakan oleh guru untuk menghubungkan antara mata pelajaran berdasarkan tema. Beberapa mata pelajaran boleh dirangkumkan berdasarkan sesuatu tema yang telah ditetapkan. Pendekatan bertema juga membolehkan pelajar menghubungkan antara pemahaman, sikap dan kemahiran termasuk bidang-bidang co-kurikulum. Selain daripada itu, murid berpeluang untuk meneroka, mengalami dan mencari peluang mengekspresikan sesuatu tema yang diguna pakai dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Pelaksanaan pendekatan bertema. Pendekatan bertema merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan tema. Sesuatu tema ditetapkan sebelum pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran bermula. Guru juga akan menggabung jalinkan pengetahuan, kemahiran dan nilai dari beberapa disiplin ilmu. Tema yang dipilih mestilah sesuai dengan minat, persekitaran, latar belakang, masa dan tahap perkembangan murid. Pemilihan tema yang sesuai dan bertepatan dengan minat murid akan dapat menggalakkan murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Murid dan guru juga boleh mewujudkan pembelajaran bermakna dan menyeronokkan, iaitu menghubungkan kandungan mata pelajaran dengan kehidupan yang sebenar. Seterusnya, kita akan melihat pendekatan yang kedua yang boleh dilaksanakan oleh guru-guru, iaitu pendekatan modular. Guru-guru perlu menyampaikan standard kandungan dan standard pembelajaran mengikut urutan seperti yang terkandung dalam DSKP. Seterusnya, pendekatan modular membolehkan pelbagai teknik dan kaedah dilaksanakan oleh guru mengikut keupayaan murid dan situasi semasa. Selain itu, aktiviti adalah berpusatkan murid
dan guru berperanan sebagai fasilitator untuk mendorong murid belajar dengan lebih aktif. Terdapat beberapa kelebihan pendekatan modular apabila guru-guru melaksanakannya. Yang pertama, mengurangkan dan menjimatkan masa PDPR. Yang kedua, guru boleh mengawal pembelajaran murid dengan lebih mudah. Yang ketiga, murid dapat menggunakan pendekatan ini sebagai alat penilaian sama ada mereka telah menguasai atau belum tajuk yang dipelajari. Seterusnya, murid dapat belajar melalui persekitaran setempat dan situasi semasa. Dan murid dapat menggunakan modul secara individu, kumpulan kecil atau kumpulan besar. Seterusnya, kita akan melihat pendekatan yang ketiga, iaitu pembelajaran berasaskan projek. Pembelajaran berasaskan projek membolehkan murid membuat kajian tentang sesuatu isu atau topik yang diberi bagi menghasilkan sesuatu produk pada akhir pembelajaran. Seterusnya, pembelajaran berasaskan projek membolehkan pembelajaran murid tidak hanya bergantung kepada pembelajaran bersemuka atau secara dalam talian bersama dengan guru sahaja. Malah, murid-murid ini turut boleh belajar secara di luar talian, iaitu semasa mereka sedang menyiapkan projek yang telah diberikan oleh guru bagi menyelesaikan masalah ataupun isu yang ditimbulkan. Seterusnya, guru boleh menggunakan waktu kelas bersemuka atau kelas secara dalam talian untuk memberi penerangan tentang konsep-konsep asas dan langkah-langkah untuk melaksanakan sesuatu projek ataupun memberi peluang kepada murid untuk menyatakan idea, pendapat atau memberi respon terhadap isu atau masalah yang dibincangkan. Terdapat beberapa perkara yang perlu diketahui tentang pembelajaran berasaskan projek. Pembelajaran berasaskan projek memerlukan kolaboratif dan bimbingan daripada guru. Seterusnya, fokus kepada murid, iaitu proses menghasilkan produk dan hasil akhir. Murid akan menentukan produk yang hendak dihasilkan. Okey. Apa sahaja produk yang hendak dihasilkan bagi menyelesaikan masalah ataupun isu yang dibincangkan ditentukan oleh murid atau pelajar itu sendiri. Pembelajaran berasaskan projek berorientasikan murid, iaitu idea dan penyelesaian masalah daripada murid itu sendiri. Guru hanya berperanan sebagai pemerhati dan pembimbing. Produk yang dihasilkan oleh murid perlu dibentangkan kepada rakan-rakan pelajar yang lain. Okey, pelajar boleh menggunakan pelbagai medium untuk membuat pembentangan, seperti menggunakan teknologi terkini seperti TikTok, Vlog, blog dan YouTube. Pembelajaran murid berlaku melalui pengalaman dalam proses menyiapkan sesuatu projek ataupun hasil akhir. Inilah yang dikatakan murid tidak hanya belajar secara bersemuka ataupun di dalam talian bersama dengan guru. Murid boleh belajar melalui pengalaman ketika mereka menyiapkan projek yang diberikan. Seterusnya, kita akan melihat pendekatan yang keempat yang boleh dilaksanakan dalam pelaksanaan catch-up plan, iaitu pembelajaran terbeza. Pembelajaran terbeza bermaksud murid belajar secara optimum mengikut aras atau situasi murid. Pembelajaran terbeza mengambil kira tahap pembelajaran murid, kecenderungan serta kemampuan pembelajaran murid. Selain itu, murid mempunyai minat, situasi, kecenderungan dan
kemampuan yang berbeza. Oleh itu, guru-guru boleh menggunakan kaedah ataupun pendekatan pembelajaran terbeza ini sekiranya di dalam satu kelas itu terdapat perbezaan murid yang ketara. Terdapat beberapa perkara penting yang perlu diambil perhatian oleh guru-guru apabila melaksanakan pembelajaran terbeza. Pembelajaran terbeza tidak membezakan kemahiran antara murid pandai, sederhana dan lemah. Kemahiran tetap sama, tetapi kandungan, proses dan hasil sahaja yang berbeza. Dengan adanya pembelajaran terbeza, semua murid diraikan. Semua murid mendapat peluang yang sama untuk mencapai tahap optimum dalam pembelajaran. Terdapat 3 aspek yang perlu diambil perhatian apabila hendak mengaplikasikan pembelajaran terbeza, iaitu kandungan, proses dan hasil atau produk. Kandungan pelajaran mesti mematuhi standard pembelajaran yang telah ditetapkan. Kandungan pelajaran ini telah ditetapkan dalam DSKP. Jadi, ia perlu dipatuhi semasa menyampaikan kandungan pelajaran kepada murid-murid. Proses. Murid boleh menjalankan aktiviti yang sama, tetapi proses pembelajaran berbeza mengikut aras, keupayaan, minat, kesediaan dan kognitif murid. Hasil atau produk, murid yang berlainan tahap akan mempamerkan hasil yang berbeza. Hasil pembelajaran yang berlainan mengikut potensi diri murid itu sendiri. Contohnya, murid akan menghasilkan peta pemikiran I-Think, jadual, gambar, graf dan sebagainya. Seterusnya, kita akan melihat pendekatan yang kelima, iaitu pendekatan simulasi amali atau visual lab. Simulasi ialah aktiviti yang dijalankan menyerupai perkara atau situasi yang sebenar. Simulasi boleh dijalankan melalui aktiviti main peranan, permainan dan penggunaan model. Pendekatan ini dijalankan untuk meningkatkan kebolehan murid dalam mengaplikasikan konsep-konsep ilmu dalam penyelesaian masalah. Kaedah simulasi ini boleh dijalankan secara individu, berpasangan atau sekumpulan murid. Seterusnya, pelajar akan menjalankan kerja-kerja amali dan berpeluang mengendalikan alatan dan situasi dengan sendiri. Alatan-alatan akan diberikan kepada murid dan mereka akan melaksanakan ataupun menjalankan kerja-kerja amali dalam sesuatu tempat, biasanya seperti bengkel ataupun makmal. Guru pula berperanan sebagai pembimbing. Guru akan memerhatikan murid dan sekiranya murid ada masalah, guru boleh membimbing murid untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Murid akan belajar melalui simulasi amali yang dijalankan dan mereka akan melihat sendiri kesan yang berlaku hasil daripada tindakan mereka sendiri. Baiklah, sampai di sini dahulu perkongsian saya untuk kali ini. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Diharapkan murid-murid kita dapat bersedia untuk menghadapi sesi persekolahan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.